Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my channel. Saya Kamal Anas bin Nur Kamal, nombor matrik I182032246 dari Universiti Sultan Azlan Shah. Minggu ini saya akan menceritakan tentang chapter 4, Ethical and Social Issue in Information System. Chapter 4 ni dia lebih berceritakan, lebih menekankan tentang ethical, iaitu etika lah bahasa Melayu dia. Jadi ini adalah mind map saya. Kita kembalilah kepada nature sikit, kembali kepada tepi pantai, tengok burung-burung camar, berehatlah kepada daripada kelas-kelas online yang serabut sikit ni kan. Jadi saya akan menceritakan tentang 4.2, subtopik 4.2 yang diberikan kepada saya. What is specific principle for conduct can be used to guide ethical decision? Apakah prinsip khusus yang boleh dilakukan untuk panduan keputusan etika? Apa yang membuatkan sesuatu keputusan ni yang berkaitan tentang etika ataupun keprihatinan? Etika adalah keprihatinan manusia yang mempunyai kebebasan untuk memilih. Etika adalah mengenai pilihan individu ketika berhadapan dengan tindakan alternatif. Jadi etika ini adalah sesuatu pilihan manusia, pilihan seseorang individu. Sebagai contoh, ada seorang anak, dia mendapat gaji, dan pada yang sama ayah dia pula sakit. Jadi dari situ kita tengok keperhatian manusia untuk membuat kebebasan untuk memilih. Adakah dia memilih untuk membeli ubat untuk ayahnya yang sedang sakit, ataupun pergi untuk bersukaria, shopping, membeli belah dan sebagainya. Itu yang kita nak tengok. Etika yang perlu dipilih lah dalam sesebuah pilihan. Okey. Point yang pertama saya ingin menceritakan iaitu basic concept. Yang pertama, responsibility. Responsibility ni adalah membawa maksud tanggungjawab. Tanggungjawab seseorang menerima potensi kos, tugas dan kewajipan terhadap keputusan yang dibuat. Jadi tanggungjawab ni perlu menanggung kos, tugas dan keputusan yang dibuat. Sebagai contoh, seorang manager untuk membuat satu proses kerja, dia perlu membentangkan kertas kerja, kos yang diambil, tugas-tugas yang perlu dijalankan, dan keputusan-keputusan yang perlu dibuat. Jadi apa-apa yang berlaku ketika proses kerja itu dilakukan, dia perlu bertanggungjawab. Kos yang dikeluarkan, tugas, adakah kos itu diperlukan dan sewajarnya, ataupun menjadi satu liability atau menjadi satu beban perlu ditanggung oleh syarikat. Kedua, tugas dan keputusan yang dibuat. Apa yang keputusan yang kita dapat daripada proses kerja itu? Seorang manager perlu bertanggungjawab setiap apa benda yang berlaku. Yang kedua adalah accountability. Accountability adalah satu ciri sistem yang institusi sosial yang membawa maksud, mekanisme menentukan siapa yang mengambil tindakan dan siapa yang bertanggungjawab. Jadi daripada tadi, tanggungjawab, accountability ni dia menentukan siapa yang bertanggungjawab. Sebagai contoh, tenaga kemahiran yang penting, sebagai contoh elektrik ataupun pakar IT dan pakar elektrik. Pakar IT dia lebih mahir tentang komputer dan sebagainya, dan pakar elektrik lebih kepada wiring rumah dan sebagainya. Kita perlu menentukan siapa yang perlu bertanggungjawab. Dan ketiga ialah liability. Satu konsep memperluaskan tanggungjawab yang lebih jauh ke bidang undang-undang. Dia lebih kepada undang-undang lah dan sebagainya.
Jadi poin yang seterusnya adalah ethical analysis. Ethical analysis ni bagaimana kita harus membuat analisis. Apakah etika yang perlu dijalankan? Terdapat 5 proses yang dapat membantu ketika anda menganalisis etika ini. Pertama, kenal pasti dan jelaskan fakta dengan jelas. Ketahui siapa yang melakukan sesuatu, kepada siapa dan di mana, bila dan bagaimana. Jadi kita perlu kenal pasti fakta dengan jelas dan tahu siapa yang melakukan tugas-tugas tersebut. Dari situ kita dapat lihat adakah kerja yang dijalankan dengan bagus, mengikut etika yang ditetapkan ataupun sebagainya. Yang kedua, tentukan konflik dan kenal pasti nilai-nilai pesanan yang tinggi yang terlibat dengan masalah etika sosial politik selalu merujuk kepada nilai yang lebih tinggi. Jadi semua pihak yang bersengketa mungkin mengejar nilai yang lebih tinggi, misalnya kebebasan privasi, perlindungan harta benda dan sebagainya. Yang ketiga adalah kenal pasti pihak kepentingan pada setiap masalah etika sosial dan politik yang mempunyai pemangku kepentingan. Sebagai contoh, pemain dalam permainan yang mempunyai minat terhadap hasilnya yang telah melabur dalam sebuah situasi tersebut dan bagaimana biasanya yang mempunyai pendapat yang lantang. Jadi yang keempat adalah kenal pasti pilihan yang anda ambil secara berpatutan. Anda mungkin mendapati bahawa tiada satu pun pilihan yang memenuhi minat anda, tetapi ada beberapa pilihan yang lebih baik daripada yang lain. Kadang-kadang ia merupakan jalan penyelesaian yang baik ataupun beretika seimbang dengan pihak berkuasa. Jadi kita perlu melihat situasi-situasi yang sesuai terhadap pilihan-pilihan yang secara berpatutan. Dan yang kelima adalah kenal pasti kesan terhadap pilihan anda. Terdapat beberapa pilihan yang mungkin benar dari segi etika tetapi membimbangkan dari sudut pandangan lain. Jadi kita kena balance. Dan kalau kita pilih A, B perlu balance dengan A. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okey. Jadi poin seterusnya adalah candidate ethical principle. Terdapat beberapa etika yang calon perlu menganalisa. Mereka perlu lakukan kepada orang yang sebagainya yang mereka hendaki, iaitu golden rule. Golden rule iaitu dengan menempatkan diri di tempat orang lain dan menganggap diri sebagai objek keputusan. Hal ini demikian dapat membantu anda memikirkan keadilan dalam membuat keputusan. Jadi anda perlu memikirkan tentang kalau anda ingin menjalankan sesebuah tugas terhadap seseorang ataupun anak buah kita sebagai seorang pengurus, kita perlu memikirkan terhadap diri dia. Adakah dia mampu untuk melakukan dalam sesuatu masa-masa yang kita tetapkan ataupun dia tidak dapat melakukan. Kita perlu fikirkan keprihatinan kita terhadap pekerja kita. Yang kedua iaitu kategori maafkan saya, dia pelik sikit. Immanuel Kant kategori imperatif. Maafkan saya jika saya salah sebut. Sekiranya suatu tindakan tidak tepat diambil oleh semua orang, maka tidaklah tepat bagi siapa pun. Anda perlu bertanya pada diri sendiri, jika semua orang melakukannya, adakah organisasi ataupun masyarakat dapat bertahan? Jadi kita perlu lihat, kita perlu fikirkan tentang semua orang. Kita perlu fikirkan sebuah syarikat ni. Kalau kita membuat satu jalan kerja ini atau satu keputusan atau satu produk yang baru, adakah semua orang dapat melakukannya ataupun jadikan beban kepada kita? Yang ketiga adalah slippery slope rule. Peraturan slippery slope. Tindakan yang boleh membawa perubahan kecil dapat diterima
Tetapi jika diulang, ia akan membawa perubahan yang tidak dapat diterima dalam jangka masa yang panjang. Dalam bahasa vernacular, itu mungkin dinyatakan sebagai setelah memulakan suatu jalan yang licin, anda susah untuk berhenti dengan tepat. Jadi yang keempat ialah prinsip utilitarian. Prinsip utilitarian ni melakukan tindakan yang mencapai nilai yang lebih tinggi atau yang lebih besar. Peraturan ini dianggap anda dapat mengutamakan nilai dalam urutan peringkat dan memahami akibat daripada pelbagai tindakan. Dan yang kelima adalah melakukan tindakan menghasilkan masalah yang paling sedikit ataupun kos paling rendah. Ini adalah prinsip penghindaran kos. Jadi dia tidak mengambil risiko yang tinggi, tidak berani untuk mengambil risiko. Jadi beberapa tindakan mempunyai kos kegagalan yang sangat tinggi dengan keberangkalian yang sangat rendah. Contoh membina kemudahan menjana nuklear di kawasan bandar atau kos kegagalan yang sangat tinggi dengan keberangkalian yang sederhana. Jadi di sini kita lihat prinsip ni dia menghindarkan kos. Dia tidak mengambil kos, dia menggunakan sebuah produk yang dia rasa dia selesa ataupun dia mahir dengan produk itu. Jadi dia menggunakan produk itu seterusnya. Dia tidak mengambil risiko untuk membuat produk yang baru, takut daripada segi kos ataupun pelanggan tidak membeli dan sebagainya. Jadi yang keenam ialah ethical no free lunch rule. Etika ini menganggap bahawa semua objek ketara dan tidak ketara yang dimiliki oleh orang lain, melainkan anda penyataan khusus sebaliknya. Sekiranya sesuatu yang dibuat oleh orang lain berguna kepada anda, ia mempunyai nilai dan anda harus menganggap bahawa pencipta mahukan pampasan untuk kerja ini. Jadi ni lebih kepada, bagi saya lah, konsep ni dia mementingkan diri, dia mementingkan sesebuah kerja berbanding keprihatinan terhadap manusia. Jadi poin saya yang seterusnya adalah professional code of conduct. Jadi tata cara profesional. Jadi jika ada beberapa sekumpulan individu menganggap dirinya atau mengaku sebagai profesional, mereka perlu memikul hak dan kewajipan terhadap pengetahuan. Jadi beberapa orang profesional dia mengaku dia seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, mempunyai kemahiran yang tinggi. Jadi kod tingkah laku profesional perlu diwujudkan, dibinakan sebab beberapa persatuan profesional seperti American Medical Association (AMA), American Bar Association (ABA), Association of Information Technology Professional (AITP) dan Association for Computing Machinery (ACM). Jadi persatuan-persatuan ini bergantung kepada profession yang kita pilih ataupun kemahiran yang kita ada. Kumpulan profesional ini bertanggungjawab terhadap peraturan para profesional dengan menentukan kelayakan dan kecekapan masuk. Jadi pemilihan adakah awak profesional atau tidak ditentukan oleh persatuan-persatuan ini. Seterusnya some real world ethical dilemmas. Beberapa dilema etika dunia sebenar. Jadi dilema etika dunia sebenar ni kita nak tengok daripada syarikat-syarikat, sebagai contoh syarikat-syarikat yang besar, dia bagaimana dia melihat pekerja-pekerja dia melakukan kerja beretika atau tidak. Sebagai contoh, sebuah syarikat perlu mengawal pekerjanya ketika bekerja. Jika tidak, pekerja mungkin akan melakukan menggunakan komputer ataupun harta syarikat untuk melayari media sosial masing-masing,
Jadi benda ini akan menyebabkan kos yang tinggi seperti membayar wifi, membayar bil elektrik, tetapi tidak menjalankan kerjanya, cuma melayari media sosial sendiri. Yang kedua, mungkin menggunakan mesin photostat atau printer dengan menggunakan harta pejabat untuk diri sendiri, tidak melakukan untuk pejabat. Tapi ink dan mesin itu dibeli oleh syarikat tapi digunakan oleh pekerja untuk kerja sendiri, bukan untuk kerja pejabat. Jadi benda ini akan menjadikan kerugian kepada syarikat. Jadi di situ saya terangkan ketika